Salam sejahtera, salam Malaysia Merani, dan salam FPGM peneraju cemerlang guru bertaraf dunia. Jadi pada hari ini, saya Majmul Jazz Brian Anna Michael akan membentangkan kajian saya dalam tajuk sebagai persejarahan Malaysia. Slide yang seterusnya yaitu objektif kajian. Dalam kajian ini terbagi tiga objektif, yaitu memahami perbezaan persejarahan Malaysia daripada perspektif kolonial, membandingkan penulisan berasaskan Malaysia sentrik dengan Eropa sentrik. Yang ketiga adalah menganalisis ciri-ciri kedua-dua perspektif dalam penulisan sejarahan Malaysia. Dalam kajian ini juga terbagi kepada kepentingan kajian, iaitu terbagi kepada dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek keturunan sejarah, menilai bagaimana sejarah ditulis dipengaruhi ideologi dan kepentingan pihak penulis. Aspek yang kedua adalah aspek kebenaran dalam sejarah, memberi gambaran lebih seimbang terhadap sejarah Malaysia dari sudut pandang yang berbeza dan sumber yang disahkan. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita mestilah memahami apa itu konsep persejarahan Malaysia. Yang pertama adalah persejarahan bermaksud proses penulisan dari dan pengkajian sejarah secara ilmiah dan sistematik untuk memahami peristiwa yang masa lampau. Persejarahan Malaysia ialah proses penulisan menulis, menilai, dan mentafsir berdasarkan rujukan bukti yang sahih dan fakta. Menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ho Kian Kim pada 1970 yang mengatakan kita perlu menulis sejarah Malaysia dengan melihat semua bangsa sebagai sebahagian daripada sejarah nasional, bukan hanya sejarah sesuatu kaum. Dalam konteks ini, Dr. Tan Sri Dr. Ho Kian Kim memaksudkan bahawa sejarah Malaysia harus dilihat dari peranan-peranan kaum lain yang terlibat dalam proses persejarahan Malaysia, bukan hanya tertumpu kepada satu kaum sahaja. Proses persejarahan terbagi kepada dua, yaitu persejarahan lokal dan pensejarahan kolonial. Persejarahan lokal atau dapat dikatakan sebagai sentrik lokal atau tradisional merupakan proses persejarahan yang dibuat atau direalisasikan oleh penduduk setempat atau tokoh tempatan sesuatu tempat sejarah berlaku. Persejarahan sentrik kolonial merupakan pandangan tokoh Barat ataupun Eropah tentang pensejarahan sejarah. Seterusnya, kita lihat pada salah satu elemen penting dalam kajian saya, yaitu Eropah sentrik. Eropah sentrik bermaksud menjadikan Eropah sebagai pusat dan ukuran segala-galanya, menjajah menulis sejarah berdasarkan nilai, kepercayaan, dan kepentingan Eropah seolah-olah tamadun Barat itu lebih maju, rasional, dan beradab berbanding tamadun Timur. Eropah mula menganggap dirinya sebagai tamadun paling maju, berakal, dan berbudaya tinggi. Penulisan sarjana peneliti Eropah menulis sejarah dunia dengan menonjolkan kejayaan bangsa Barat sambil meminggirkan sumbangan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Secara umumnya, kita menggambarkan Eropah sentrik ini ataupun penulisan kolonial ini adalah salah satu penulisan sejarah yang menulis tentang sejarah-sejarah yang berlaku dalam dunia, termasuklah sejarah yang berlaku di Malaysia sendiri, sama ada sebelum kemerdekaan ataupun sebelum pembentukan Malaysia dan selepas pembentukan Malaysia. Namun, dalam penulisan Eropah sentrik ini diberi gambaran awal bahawa mereka hanya tertumpu kepada bangsa Barat sahaja, namun tidak memberi tumpuan kepada bangsa-bangsa yang lain yang terlibat dalam pembentukan ataupun proses persejarahan tersebut. Kita lihat, yaitu ciri-ciri Eropah sentrik. Yang pertama adalah menonjolkan peranan penjajah sebagai penyelamat ataupun pembangun tanah jahat. Contohnya, penjajah dikatakan membawa kemajuan, pendidikan, dan keamanan kepada penduduk. Dalam um, dalam penulisan tokoh-tokoh karya tokoh Barat menulis tentang sejarah yang berlaku di negara kita, terutama Indonesia. Tangan orang Barat ini adalah untuk membawa kemajuan, untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi pembangun, membawa era baru di negara ataupun tanah jajahan tersebut. Namun, pada ciri ini hanya penulisan Eropa sentrik yang menggambarkan seperti Eropa. Namun,
hakikatnya sejarah yang berlaku berbeza dengan penulisan tokoh-tokoh di atas. Yang kedua, meminggirkan sumbangan masyarakat dalam pembangunan negara. Jadi yang kedua kita dapat lihat, tokoh tempatan dianggap tidak penting ataupun digambarkan sebagai mundur dan tidak berpengaruh. Karena dalam penulisan kolonial ataupun Eropa sentrik ini, proses penulisan sejarahan Eropa sentrik mereka memberi gambaran bahwa ketidakterlibatan tokoh-tokoh tempatan ataupun orang-orang tempatan termasuklah kaum-kaum tempatan dalam pembentukan atau proses pensejarahan Indonesia ini. Mereka hanya memberi gambaran apa peranan Barat terhadap pembentukan atau proses pensejarahan Indonesia. Seterusnya, mentafsir sejarah mengikut peranan Barat. Sistem politik Melayu seperti Kesultanan sering dianggap lemah atau tidak sistematik oleh Barat. Pada ciri yang ketiga ini kita dapat simpulkan bahwa tulisan Eropa sentrik kebanyakannya menafikan bentuk bentuk politik yang diamalkan sejak dahulu, terutama bentuk kesultanan, kuasa kesultanan di tanah Melayu itu sendiri. Yang keempat, menggunakan sumber dan tafsiran Barat sebelah. Banyak sumber tulisan tempatan tidak dikira atau diabaikan. Seperti yang saya katakan, tulisan Eropa sendiri hanya memberi pandangan kepada dan kelebihan kepada tokoh-tokoh Barat dan juga orang-orang Barat. Gambaran baik tentang orang-orang Barat. Namun, dalam penulisan mereka ini, mereka tidak mengiktiraf sumber-sumber ataupun tidak mengiktiraf manuskrip-manuskrip lama yang berasal daripada Malaysia itu sendiri sebagai bukti sejarah yang berlaku. Karena mereka ini menutupi ataupun memalsukan sejarah sebenar yang berlaku dan memberi gambaran yang baru seolah-olah sejarah ini dicipta oleh dalam penulisan kesejarahan yang seperti contoh yang dapat saya berikan adalah seperti manuskrip bahasa Melayu dan juga Selatus Salatin, Tufat An-Nafis. Tiga manuskrip agung ataupun karya agung ini walaupun menjadi tunjang utama dalam kajian sejarah di Malaysia, namun ketiga-tiga manuskrip ataupun karya agung ini tidak diiktiraf tingkat dunia karena mereka menggunakan kuasa majoriti dari orang Barat. Mereka coba untuk menghalang jalan sejarah supaya proses sejarahan yang berlaku di Malaysia tidak mengikuti apa tidak menceritakan sejarah yang berlaku. Yang terakhir, mengukuhkan ideologi penjajahan tujuan untuk mewajarkan tindakan penjajah seolah-olah penjajah datang untuk mendidik bangsa Timur. Tantangan ataupun proses penjajahan dalam tanah Melayu juga Malaysia ini gambaran awal dan memberi pandangan kepada orang Barat mengatakan bahwa mereka datang untuk membawa kemajuan. Namun hakikatnya kedatangan mereka bukan membawa kemajuan sama ada membawa keamanan. Malah sebaliknya, cuba menukar sejarah sebenarnya berlaku. Cuba menutupi sejarah sebenarnya. Seterusnya, ada dua karya atau dua penulisan yang berbentuk sebagai pandangan Eropa sendiri. Yang pertama adalah R.O. Winston dalam karyanya yang bertajuk A History of Malaysia, Malaya, 1935. Antara karya kolonial yang paling terkenal menulis sejarah tanah Melayu dari sudut British pandangan Eropa sentrik. Dalam pandangan Eropa sentrik, dalam karya ini mengatakan menganggap sistem pemerintahan Melayu lemah dan tidak teratur sebelum kedatangan British. Menyatakan British memperkenalkan pendidikan modern, pendidikan dan undang-undang yang memajukan orang Melayu. Tidak banyak menunjukkan sumbangan pemimpin atau rakyat biasa. Pendapat Eropa sentrik ini dapat disangkal dengan beberapa bukti. Di mana yang pertama menyatakan British memperkenalkan pembangunan modern, pendidikan dan undang-undang yang memajukan orang lain.
Saya dapat sangkal fakta ini dengan satu perkara, di mana sebelum bahkan sebelum kedatangan orang British, orang Barat ke tanah Melayu, sudah terbentuknya satu bentuk ataupun sistem undang-undang yang kita dapat lihat adalah asas dalam undang-undang pelembagaan persekutuan ini ataupun dalam pelembagaan Malaysia ini adalah salah satunya adalah hukum Kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka. Ini adalah salah satu elemen ataupun salah satu rujukan yang menjadi um, pembentukan atau pembukaan tarakan atau penafsiran pelembagaan Malaysia itu sendiri. Di mana hukum Kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka ini telah ada dan diiktiraf sebagai satu sistem undang-undang yang telah ada sebelum kedatangan British itu sendiri. Yang kedua kita ada karya Frank Swettenham. Dalam karyanya yang berjudul British Malaya, Account of the Origin and Progress of British Influence in Indonesia pada tahun 1906, tulis oleh residen British pertama negeri Melayu pandangan teknokentrik mengatakan menggambarkan orang Melayu sebagai malas, tidak produktif dan perlukan bimbingan, menganggap British yang datang untuk mendidik dan membangunkan tanah Melayu, menonjolkan kehebatan dan keterampilan kolonial sebagai penyelamat ekonomi dan sosial. Dalam karya ini juga menunjukkan bahwa penonjolan kehebatan keterampilan kolonial sebagai penyelamat ekonomi dan sosial. Namun, perkara ini juga dapat disangkal dengan satu bukti di mana perdagangan atau proses ekonomi, kegiatan ekonomi yang berlaku dan berjalan di tanah Melayu itu sendiri telah banyak mengalami perkembangan atau kemajuan sebelum kedatangan British itu sendiri. Seterusnya kita lihat dalam Malaysia sendiri atau pandangan penulisan kesejarahan lokal sendiri. Dalam kesejarahan Malaysia sendiri, dalam Malaysia sentrik, kesejarahan sentrik Malaysia bermaksud cara penulisan sejarah yang berpusat pada pengalaman, pandangan dunia, dan nilai masyarakat Malaysia sendiri, bukan berdasarkan tafsiran penjajah atau pengaruh luar. Di mana dalam Malaysia sentrik ini adalah salah satu ataupun satu-satunya rujukan yang patut diambil berat juga diutamakan dalam proses persejarahan Malaysia. Karena kebanyakan Malaysia sentrik ini, bahkan boleh dikatakan keseluruhan Malaysia sentrik ini boleh dijadikan bahan rujukan dalam tulisan sejarah Malaysia. Karena sebabnya bukti yang diberikan memang berasaskan penempatan sendiri, konteks penempatan sendiri, berasal daripada Malaysia sendiri dan memberi pandangan secara keseluruhan, bukan memberi pendapat ataupun pandangan secara memihak ataupun memberi pandangan secara satu organisasi. Itu adalah pendekatan sejarah yang menekankan suara tempatan dan kebenaran bangsa sendiri. Sejarah tidak lagi ditulis oleh orang luar, tetapi oleh sarjana, sejarawan dan rakyat Indonesia yang memahami konteks budaya, agama dan perjuangan bangsa. Muncul selepas era penjajahan British dan menjadi kuasa selepas kemerdekaan 1900. Seperti Eropa sentrik, Asia sentrik juga mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, ciri Indonesia sentrik adalah berasaskan pandangan tempatan. Sejarah ditulis dari sudut pandang rakyat Indonesia sendiri, bukan penjajah atau sarjana barat. Mengambil kira nilai budaya agama dan cara hidup masyarakat tempatan. Contoh, menilai sejarah Kesultanan Melayu Melaka sebagai simbol kebijaksanaan politik dan ketamadunan Melayu Islam bukan sebagai kerajaan mundur sebagai digambarkan oleh historia. Dalam ciri yang pertama ini adalah dimaksudkan bahwa berasaskan penangan tempat sejarah yang ditulis seperti pandangan atau peristiwa yang berlaku mengikut penduduk ataupun tokoh tempatan yang berasal daripada Malaysia. Yang kedua, mengiktiraf kepelbagaian kaum dan budaya, menunjukkan bahawa sejarah Malaysia terbina oleh pelbagai etnik Melayu, Cina, India, Iban, Pakistan dan lain-lain, menekankan nilai toleransi dan
persatuan dalam proses pembinaan negara. Contoh, sejarah kemerdekaan dilihat sebagai usaha kolektif semua kaum, bukan satu bangsa sahaja. Dalam perkara ini, menekankan bahwa proses persejarahan Malaysia berlaku bukan karena satu pihak sahaja, bukan karena berlaku atau berjalan karena satu kaum saja, namun melibatkan semua kaum dalam Malaysia. Tidak terkecuali mana-mana kaum yang terlibat dalam Malaysia ini sepatutnya diiktiraf dalam proses persejarahan Malaysia itu. Namun, dalam pandangan uh, sentrik Eropah, mereka memberi pandangan berat sebelah, di mana mereka hanya memberi pandangan tentang barat, memberi kebaikan atau memberi pandangan tentang barat saja. Seterusnya, kita ada contoh karya yang boleh disimpulkan sebagai Malaysia sentrik. Karya pertama adalah Persejarah Malaysia yang ditulis oleh Sulaiman H. Sulaiman dan Gani R. Sulaiman dan Gani pada tahun 2024. Ciri sentrik Malaysia ini yang pertama adalah menjelaskan perkembangan sejarah Malaysia daripada perspektif tempatan dan ekonomi modern. Secara dasarnya kita boleh lihat bahwa tokoh ini adalah orang yang berasal dari Malaysia sendiri dan menulis pandangan mereka sejarah Malaysia, menulis proses persejarahan Malaysia ini menurut pandangan mereka sendiri, seperti yang mereka pahami daripada kajian mereka sendiri yang dihasilkan dan didapati oleh orang-orang tempatan itu. Menyimak semula sumber kolonial dan menilai semula sumbangan masyarakat tempatan. Pada penulisan-penulisan kolonial, mereka menyimpulkan dan mengupas kembali apa yang dianggap negatif oleh orang-orang barat ini dan coba dibetulkan mengikut pandangan orang-orang Malaysia sendiri. Seterusnya, karya yang kedua, kita ada Sejarah Malaysia yang ditulis oleh Profesor Oh Keng Kim pada tahun 1988. Ciri sentriknya ditulis berdasarkan pandangan nasional bukan kolonial, menekankan proses pembinaan bangsa Malaysia dan perjuangan menentang penjajahan, menghargai keberbagai dalam sejarah Malaysia. Kepentingannya adalah salah satu karya akademik penting dalam membentuk naratif sejarah modern Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada perbandingan kedua perspektif, perspektif Eropa sentrik dan juga perspektif Malaysia sentrik. Pertama, pandangan asas. Dalam Eropa sentrik, mereka melihat sejarah daripada sudut pandang penjajah barat saja. Dan kadang-kadang mereka memberi pandangan yang boleh dikira sebagai barat. Seterusnya, kita lihat sejarahan Malaysia pada aspek pandangan asas. Sejarahan Malaysia sentrik melihat sejarah daripada sudut pandang rakyat Malaysia dan budaya tempatan. Jadi boleh kita simpulkan apa yang dilihat oleh tokoh-tokoh tempatan itu sendiri yang menulis sejarah Malaysia dalam Malaysia sentrik boleh dikatakan sejarah sebenar yang berlaku, peristiwa sejarah sebenar yang berlaku. Dalam aspek tujuan tulisan, kesejarahan Eropa sentrik menulis untuk mewajarkan penjajahan dan menunjukkan kenikmatan Barat, di mana mereka hanya memberi pandangan baik tentang tulisan dan kedatangan Barat itu sendiri. Yang kedua, seterusnya adalah membangunkan semangat uh, untuk membangunkan semangat kebangsaan dan jati diri rakyat tempatan. Ini adalah sejarahan Malaysia sentrik daripada tujuan tulisan itu sendiri. Dan watak ataupun tokoh utama dalam Eropa sentrik menonjolkan penjajahan dan peninggalan Eropa sebagai pembawa kemajuan. Namun dalam sejarah Malaysia sentrik menonjolkan tokoh tempatan sebagai pahlawan, sultan dan rakyat sebagai wira bangsa. Seterusnya, aspek sumber sejarah berdasarkan dokumen dan laporan kolonial Barat, makalah kesejarahan Malaysia sendiri berdasarkan sumber tempatan seperti ayat, sejarah lisan, undang-undang, adat dan teknologi. Nilai dan ideologi dalam Eropa Sentral berasaskan nilai sekular, materialistik dan individualistik. Manakala kesejarahan Malaysia sendiri berasaskan nilai tempatan Islam, menekankan moral agama dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Secara keseluruhannya, kesimpulan yang dapat dibuat, penulisan mempunyai pandangan dan gaya
penulisan tersendiri yang disertakan oleh bukti ilmiah tertentu. Riset kolonial perlu dilihat secara kritis karena dipengaruhi ideologi penjajah. Apa yang dilihat oleh pihak kritis oleh tokoh-tokoh barat itu sebenarnya mempunyai sudut pandangan yang positif jika dikaji dan dianalisis sama. Sumber sejarah harus dikaji sebelum digunakan sebagai bahan kajian bagi memastikan tahap kesahihan. Terakhir, proses kesejarahan Malaysia melalui dua pandangan yang berbeza yang membentuk gambaran yang berbeza. Dan yang terakhir adalah rujukan yang saya gunakan